كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mulakan program mengundi Al-Quran dan Tazkirah pada pagi ini, bila kita bersama-sama menghayati selawat nariyah dan bacaan Asma'ul Husna yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Al-Ustaz Haji Muhammad Salih bin Sulaiman. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa al-ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa
وسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الباجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المفسد الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد.
Yang dihormati ketua jabatan, ketua bahagian, seterusnya warga Bandaraya Johor Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang penuh barakah ini, kita diizinkan Allah dapat kita bersama-sama hadir di dalam program membudayakan Al-Quran dan tazkirah. Semoga kehadiran kita pada pagi yang penuh barakah ini, mudah-mudahan Allah akan himpunkan kita bersama dengan golongan orang-orang yang soleh dan salih. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita memulakan baca Al-Quran pada pagi ini, marilah kita bersama-sama menghadiahkan Fatihah, khususnya kepada Puan Maizun binti Abdul Wahab, ibu kepada Puan Nafizah binti Ma'ad dari unit YC yang telah kembali ke rahmatullah pada 28 Ogos 2022 yang lalu. Dan sama-sama kita menghadiahkan Fatihah kepada Allahyarham Abdul Hadi bin Sumun, pembantu operasi dari Jabatan Presidenan yang telah kembali ke rahmatullah pada 30 Ogos 2022 baru-baru ini. Mudah-mudahan Allahyarham dan Allahyarhamah dihimpun ke Allah bersama dengan golongan orang yang beriman, bertakwa, salih dan salihah di sisinya. Ala natil qabul wa ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwah ahlil kuburi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Khususan ila arruh al marhumah Maizun binti Abdul Wahab wa ila arruh al marhum Abdul Hadi bin Sumun wa usulihim wa furu'ihim wa ma yantasibu ilaihim ajma'in. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita akan menyambung surah Ali Imran ayat yang ke-71 yang akan dibaca oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Salih bin Sulaiman, manakala terjemahnya pula akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Amirul Akmal bin Muhammad Syukur. Majlis mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Wahai ahli kitab, mengapa kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah, dan kamu pula menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين. وقالت طائفة من أهل
الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Dan berkatalah segolongan dari ahli kitab, yakni sesama sendiri, berimanlah kamu kepada Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu pada sebelah pagi, dan kufurlah, yakni ingkarlah pada petangnya, supaya mereka yakni merasa ragu-ragu lalu kembali menjadi kafir semula. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Dan mereka berkata lagi, janganlah kamu percaya melainkan kepada orang-orang yang mengikut agama kamu. Katakanlah, yakni wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk yang sebenar-benar ialah petunjuk Allah. Yakni mereka berkata pula, janganlah kamu percaya bahawa akan diberi kepada sesiapa seperti apa yang telah diberikan kepada kamu, atau mereka akan dapat mengalahkan hujah kamu di sisi Tuhan kamu. Katakanlah, yakni wahai Muhammad, sesungguhnya limpah kurnia itu adalah di tangan Allah, diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas limpahan kurniaannya, lagi meliputi pengetahuannya. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومن يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Allah menentukan pemberian rahmatnya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah, Allah mempunyai limpah kurnia yang besar. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ
إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومن أهل الكتاب من إن نأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Dan di antara ahli kitab ada orang yang kalau engkau amanahkan dia menyimpan sejumlah besar harta sekalipun, ia akan mengembalikannya, yakni dengan sempurna kepadamu. Dan ada pula di antara mereka yang kalau engkau amanahkan menyimpan sedinar pun, ia tidak akan mengembalikannya kepadamu kecuali kalau engkau selalu menuntutnya. Yang demikian itu ialah kerana mereka mengatakan, tidak ada jalannya kami menanggung dosa mengenai orang-orang yang ummi. Dan mereka pula selalu berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui, yakni bahawa mereka adalah berdusta. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Bahkan, yakni mereka berdosa memakan hak orang kerana sesiapa yang menyempurnakan janjinya, yakni mengenai hak orang lain dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka, mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan membersihkan mereka yakni dari dosa, dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusilna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Sadaqallahul azim. Majlis seterusnya silakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Firdaus bin Sulaiman, Penerus Pengarah Bahagian Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Johor, untuk menyampaikan tazkirah pada pagi ini. Majlis silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya hormati ketua-ketua jabatan, yang saya hormati pegawai-pegawai, seterusnya warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, kita dapat bertemu dan berhimpun pada pagi ini dalam satu majlis ilmu, dan juga kita dapat sama-sama membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Kita dapat mentadabbur ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita lakukan pada pagi ini Allah mengganjari dengan sebaik-baik ganjaran dan memberikan keberkatan di tempat kita mencari rezeki. Amin Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit perkongsian daripada saya pada pagi ini berkenaan dengan tajuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala biasa kita sebut ataupun biasa kita dengar. Macam mana untuk mencari redha Allah? Macam mana nak dapatkan redha Allah? Apakah yang dimaksudkan dengan redha Allah ini? Redha Allah ini adalah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kasih sayang dan juga kita sebutkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-Nya. Biasa kita sebut kita nak mencari keredaan Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kenapa dalam hidup ini
kita perlu mencari redha Allah. Dia ada beberapa perkara yang boleh saya kongsikan pada pagi ini. Mengapa dalam kehidupan ini kita perlu mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, tuan-tuan, kita perlu cari redha Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kita nakkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Ini sebabnya kita perlu cari redha Allah. Keselamatan di dunia dan di akhirat. Keselamatan yang bagaimana ni, tuan-tuan? Mungkin kita rasa hari ini kita dah selamat dah hidup hari ini. Kita rasa kita ada pegawai keselamatan, kita ada tentera, kita ada polis, dan kita rasa hidup kita hari ini cukup bahagia dan cukup selesa. Kita ada keluarga, ada isteri, ada pasangan, kita ada anak-anak, kita ada mak ayah, kita ada kawan-kawan. Kita rasa kita selesa, kita dah ada pekerjaan yang tetap, kita ada gaji setiap bulan. Tapi kenapa kita perlu cari keselamatan hidup di dunia dan akhirat? Apa yang dimaksudkan dengan keselamatan hidup di dunia dan akhirat ni, tuan-tuan? Bukan keselamatan daripada musuh-musuh, musuh-musuh yang kita katakan bahaya dan sebagainya. Tapi keselamatannya daripada iblis dan syaitan, juga daripada nafsu kita. Ini musuh yang kita kena kenal. Sebab itu, tuan-tuan, kita nak cari keselamatan, kita nak cari redha Allah ni adalah untuk keselamatan daripada iblis dan syaitan. Tuan-tuan buka dalam surah Al-Hijri ayat 38. Di sana Allah nyatakan bahawa iblis dan syaitan ni, tuan-tuan, apabila permulaan penghinaan ke atas iblis dan syaitan ni apabila lahirnya manusia. Apabila Allah ciptakan Nabi Adam AS, Allah perintahkan kepada iblis sujud kepada Adam. Sujud ni bukan sembah dia, tapi untuk hormat kepada dia. Tapi kata iblis, tak nak. Sebab iblis kata apa? Aku ni dijadikan daripada api, Adam menjadikan daripada tanah. Kerana sifat takbur dan sombong iblis ni, maka tuan-tuan dia terhina dan dicampakkan ke dunia ketika itu. Dan iblis dan syaitan berjanji dengan Allah dua perkara. Dua perkara dalam Quran Allah sebutkan. Pertama, dia kata, aku akan sesatkan anak Adam. Ini janji iblis, supaya jadi kawan dia di neraka nanti. Yang keduanya, tuan, kata iblis, aku akan menjadikan manusia itu memandang dosa dan maksiat suatu perkara yang biasa. Ini janji iblis. Kan? Nanti maknanya buat dosa dah tak rasa apa-apa. Seorang anak yang lawan dengan mak ayah dia, dia rasa tak ada apa-apa. Dia rasa biar saya nak ajar mak ayah saya. Dia pula cakap macam tu, kan? Tak rasa berdosa. Seorang isteri yang tidak taat pada suami dia, dia rasa benda tu biasa je. Kan? Tengking suami, lawan suami, tak rasa apa-apa. Seorang suami yang tak bagi nafkah pada isteri dia, dia rasa benda tu pun satu perkara yang biasa. Tuan-tuan dan puan-puan, pagi ni mungkin saya punya perkongsian banyak sikit berkaitan dengan keluarga. Maklumlah kan, bahagian pembangunan keluarga, tuan-tuan. Jadi sikitlah kan cerita tentang tugas saya ni, berkenaan dengan kaunseling rumah tangga, berkenaan dengan program-program kekeluargaan, dan juga berkenaan dengan masalah-masalah sosial lah, nama apa, pembangunan keluarga dan sosial. Jadi keseluruhannya berkaitan dengan kekeluargaan, sama ada suami isteri, sama ada remaja, anak-anak, dan juga tuan-tuan dan puan-puan, saya juga di bawah saya juga menjaga komuniti LGBT. Tapi saya bukan LGBT lah. Jadi kita bersama dengan mereka yang nak berhijrah, mereka yang mencari-cari di mana ada kelas-kelas agama, maka kita buat untuk mereka. Mereka yang mencari-cari di mana ada kekuatan untuk mereka berhijrah, untuk mereka kembali kepada fitrah, maka kita akan sambut dan kita akan bimbing mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini janji iblis. Dia akan menjadikan manusia memandang maksiat itu suatu perkara yang biasa, tak rasa apa. Ini satu perkara yang sangat malang sebenarnya. Apabila buat dosa tak rasa apa-apa. Sedangkan Nabi beritahu dengan orang beriman tu, bila mana dosa tu macam satu bukit, satu gunung besar yang nak empat pada dia. Tapi orang yang tidak beriman itu, ataupun orang yang biasa melakukan dosa, dia anggap macam lalat yang hinggap di hidung, hanya ditepis dia akan lari.
Jadi tak rasa benda tu satu benda yang besar. Itu yang pertama, dan kita nak cari redha Allah ni sebab kita nak keselamatan daripada iblis, syaitan. Dan juga yang keduanya adalah daripada hawa nafsu kita. Daripada nafsu. Macam mana nak kenal jahatnya iblis dan syaitan ni? Dia mudah je. Kita nak tahu jahat iblis dan syaitan ni, dia berbentuk bisikan. Dia bisikan-bisikan ni jahatnya daripada iblis. Dalam surah An-Nas, apa Allah beritahu? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Membisikkan di dada-dada manusia ni akan kejahatan. Membisikkan dekat kita ni akan was-was. Sebab itu orang ada penyakit was-was ni pun daripada iblis dan syaitan. Kan dia ada penyakit was-was. Siapa ada penyakit was-was, banyak-banyak baca surah An-Nas. Siapa ada penyakit was-was, banyak-banyak baca lafaz ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ada orang ada penyakit was-was dia ambil wuduk tu dia tak yakin sah tak sah. Dekat paip tu ambil wuduk tu, ya Allah, imam tahiyat akhir, dia dekat tempat wuduk masih lagi nawaitu. Sampai baju dah basah, imam tahiyat akhir wuduk tak lepas lagi. Ada penyakit was-was. Ada yang penyakit was-was nak solat, duk usolli. Imam dah tahiyat akhir dah, usolli. Saya kalau jumpa orang macam ni tepukkan dia kan. Dia tak lepas lagi was-was. Dalam ibadah, dalam menyucikan diri, mandi wajib, was-was. Itu yang jadinya kata mandi wajib ni kena guna air yang begitu banyak, kena mandi yang lama. Kan tak semestinya. Tapi bila ada was-was, ini satu penyakit sebenarnya. Maka kejahatan iblis berbentuk bisikan. Engkau buat macam ni, nak tipu macam ni. Kan dia bisik dekat isteri kan, lawan suami. Cakap dengan suami, kau jantan tak guna, contohlah kan. Kan suami balik pun jantan tak guna. Kan yang suami pula iblis bisik kan, tipu macam ni dengan isteri. Kan jadi perancangan yang berbentuk bisikan. Ini jahatnya iblis dan syaitan. Tuan-tuan dan puan-puan, memang kerja dia. Yang kedua, nafsu. Nafsu ni memang ada dalam diri kita. Kita tak boleh nak lari daripada nafsu. Tapi nafsu ni kena dididik. Nafsu ni, kejahatan nafsu ni kata ulama', dia macam anak-anak, macam kanak-kanak. Dia berbentuk ringikan. Selagi tak dapat, dia tak puas. Ini nafsu. Selagi tak dapat, dia tak boleh. Macam anak kita lah, macam budak-budak kan. Dia nak mainan tuan-tuan, dia nak aiskrim ke contoh kan. Selagi tak dapat, selagi tu dia menangis, berguling kat kedai tu. Dia begitulah nafsu ni. Jadi ini dia kan. Ini contoh kejahatan nafsu ni, dia daripada dalaman kita. Sebab tu cara mendiri nafsu ni antaranya lah dengan banyak kita berpuasa. Kan sebab Nabi bagi tahu iblis, syaitan dan nafsu ni dia berjalan dalam salur darah kita ni. Maknanya kalau kita menyempitkannya dengan berpuasa, maknanya dia akan kurangkan dia punya dugaan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, itu yang pertama. Kita dalam hidup ni nak cari redha Allah sebab kita nak selamat daripada iblis dan syaitan. Yang keduanya tuan-tuan, kita perlu cari redha Allah sebab hidup atas dunia ini bersulam dengan ujian. Tak ada orang atas dunia tak diuji, tak ada. Dalam Quran Allah bagi tahu, ahasibana su'aituraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wahai manusia, adakah kamu fikir kamu beriman selagi mana kamu tidak diuji? Tuan-tuan, kita belum cukup hebat, belum cukup beriman kalau mana Allah tak uji kita. Sebab itu kita perlu cari redha Allah. Cuma bentuk ujian ni berbeza. Ada orang Allah uji dengan masalah kesihatan. Duit ada tapi tak sihat. Ada orang yang sihat, tuan-tuan, Allah uji dengan keuangan. Mungkin tak ada duit. Ada orang yang semuanya ada, Allah uji dengan masalah pasangan. Dapat suami yang tak baik, tak bagi nafkah. Dapat suami yang kaki pukul, tuan-tuan. Ini dia. Ada yang Allah uji dengan isterinya. Isteri yang tak taat pada suami, isteri yang melawan suami, itu ujian. Ada yang hidupnya semua okey, isteri okey, suami okey, diuji pula dengan zuriat. Kahwin 5 tahun, 7 tahun, masih belum digunakan zuriat. Ada yang semuanya okey tuan, anak pun ada, alhamdulillah. Anaknya pula, ya Allah, nakalnya. Sampai datang jumpa ustaz bawa air kan, ustaz bacakan air ke air ni kan. Anak saya ni nakal sangat. Tuan-tuan, hidup kita ni macam-macam penuh dengan ujian. Sebab itu tuan-tuan, ujian ni kita kena ingat tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kan tuan-tuan, dalam bekerja ni maknanya tuan-tuan, hari-hari memang
Sebelum ni saya di Kulai pegawai hikmat nasihat. Dia banyak sesi kaunseling, sekarang dah kurang sikit lah. Kita hari-hari berhadapan dengan orang yang ada ujian, orang yang diuji tuan. Kan? Dan ujian kita ni memang berbeza. Saya sebut tak sama. Ujian saya lain, ujian tuan-tuan perempuan mungkin lain. Tapi Allah uji ni tanda sebenarnya Allah sayang. Ada tuan-tuan, sebab itu kalau nak rasa bahagia kan, kita pun tahu untuk rasa bahagia, untuk rasa syukur, jangan tengok nikmat yang Allah bagi pada orang lain. Tuan-tuan, kita takkan bahagia, kita takkan syukur. Begitu banyak yang Allah bagi pada kita. Kadang-kadang kita rasa, rasanya aku tak pernah angkat tangan pun doa, aku tak pernah minta pun Allah bagi. Tapi bila kita melihat nikmat orang lain, kita akan mula membandingkan. Kita takkan rasa bersyukur. Sebab itu untuk rasa syukur dan bahagia, lihat nikmat yang ada pada kita. Tuan-tuan, ketenangan satu nikmat yang cukup besar. Kata ulama, orang yang tenang adalah syurga yang Allah dahulukan di dunia. Siapa yang dapat ketenangan? Ketenangan merupakan satu rezeki. Hari ini tuan-tuan, berapa ramai orang yang tak tenang, berapa ramai yang menghidap anxiety hari ini. Kita kata kerisauan. Sebab itu tuan-tuan, dalam hidup ni cuba hindarkan tuan-tuan kerisauan dalam hidup ni kena buang. Setiap orang ada risau, rasa risau ni mesti ada pun tuan. Apa pun berkaitan dengan keluarga kita ke, berkaitan dengan urusan kita ke, kerja kita kan, kita akan rasa risau tuan-tuan. Kita akan rasa tidak tenang. Orang yang rasa risau ni tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan dia telah menyebabkan diri dia ni, ataupun kita kata menyebabkan diri dalam tekanan sebenarnya. Sebab itu ada klien saya tuan-tuan sampai tahap dah makan pil. Ni pil penenang. Pil penenang hospital tuan-tuan, jangan salah faham pula kan. Bukan pil penenang yang satu lagi tu. Kan? Itu dia nak pergi syurga ke, pergi neraka kan. Ini yang memang pil hospital. Seolah-olah kan macam dia cakap dengan kita, ustaz, kalaulah ketenangan itu boleh dia beli, saya nak beli. Berapa harganya? Tuan-tuan dah terpaksa telan pil. Saya pernah berhadapan dengan klien saya yang beberapa kali tuan-tuan cubaan untuk bunuh diri. Bunuh diri dah gantung, dah ikat tali, sebab dia tidak tahan dengan ujian dunia yang begitu hebat. Ada klien saya tuan-tuan yang cerita masalah dia, sekejap ketawa, kejap menangis. Pun ada ni wire dah short. Wire dah short. Sebab dahsyat ni tuan-tuan sampai dia begitu sekali. Ni adalah masalah dia, masalah yang cukup besar tuan-tuan sampai begitu sekali. Sampai dia cerita tu, kejap ketawa, kejap menangis. Tuan-tuan jadi kita pun tengok, ini dia tuan-tuan. Sebab itu ini satu kita katakan benda yang sebenarnya, yang rezeki yang cukup besar yang Allah bagi pada kita ini adalah ketenangan sebenarnya. Sebab itu syukur kalau kita dapat ketenangan. Baru ni tuan-tuan, saya nak share sikit lah. Saya ada ikut satu kursus psikospiritual untuk tengok spiritual kita ni kan, dalaman kita ni, dia punya pakar-pakar psikiatri lah, tapi berkaitan dengan terapi kerohanian, terapi ibadah, terapi sudut zikir, terapi tasawuf. Tuan-tuan, kami buat kursus ni dan kami panggil pengisi-pengisi yang hebat lah, semua doktor-doktor tuan, pakar-pakar semua. Jadi tuan, ada satu doktor daripada Universiti Melaya, Dr. Syukri. Dia bawa satu alat tuan, satu alat. Alat ni dibangunkan oleh UMP, Universiti Malaysia Pahang. Dan kita insyaAllah dalam proses untuk buat kerjasama dan untuk beli alat ni. Alat ni tuan-tuan, dia macam pen drive, kecil je, boleh cocok dekat laptop tu. Dan dia klip, kita akan pakai dekat telinga sebelah kiri tuan, sebab dia akan direct terus pada jantung. Tuan-tuan, pada alat ni dia adalah dia punya program dia, ada data dia. Dia ada graf tuan-tuan, dia warna merah, biru, hijau. Pertama kali saya pakai tuan-tuan alat ni, merah tu naik sangat tinggi, menunjukkan tuan-tuan emosi saya tak stabil pada masa tu. Saya bukan berada dalam keadaan yang tenang. Hijau ni turun tuan, merah cukup tinggi. Kita akan buat 3 kali test. Kemudian kata doktor ni, okey ustaz, kita buat kali kedua. Kali kedua ni ustaz buatlah apa pun yang boleh menenangkan diri. Tuan-tuan, bila kata apa yang boleh menenangkan diri, saya buatlah tuan-tuan, tarik nafas. Dalam masa yang sama kita zikir tuan-tuan, selawat, istighfar dan sebagainya. Dan sangat menakjubkan tuan-tuan, apabila hijau tadi naik cukup tinggi tuan-tuan, dan merah tadi dia kembali turun. Tuan-tuan, ini dia boleh baca kita punya emosi kita.
Dan ada satu program tuan-tuan, dia bagi kita satu gambar. Gambar ni tuan-tuan, dia black and white, tak ada warna, hitam putih. Jadi tuan-tuan, kita akan tengok gambar tu. Orang yang emosi dia stabil, emosi dia tenang tuan-tuan, gambar tu secara automatiknya akan mengeluarkan bunyi dan juga warna. Tuan-tuan, dia akan menghijau pokok-pokok tadi, air terjun tadi akan keluar warna biru tuan-tuan, dia akan mengalir, dia akan ada bunyi dia. Ini. Tapi kalau kita dalam keadaan yang tak baik, dia tak keluar. Tuan-tuan, dan ada dia cerita dengan saya, kan? Dia kata, pernah Ustaz kita buat dekat satu jabatan tu, kan? Saya kata dengan staf tu, cuba ingat bawah sawah. Dia kata, terus merah tuan. Kan? Jadi mungkin tuan-tuan kalau kita buat dengan suami isteri pun macam tu juga agaknya. Ingat suami awak, terus merah agaknya. Ingat isteri awak, merah agaknya tuan-tuan. Dan kalau kita dah zikir tuan-tuan, dia masih merah lagi, something lah. Ni nak kena ruqyah pula. Nak kena ruqyah tuan-tuan, something sebenarnya. Dan apabila saya tanya dengan doktor, dia sesuatu yang mengejutkan juga. Apabila dia kata sebenarnya Ustaz, alat ni bukan saja untuk cek emosi kita, tapi dia boleh cek sama ada orang tu bercakap benar atau bohong. Tuan-tuan, dahsyat betul. Jadi tuan-tuan, jadi yang saya nak cerita tadi, maknanya hidup kita ni bersulam ujian tuan-tuan, maka kita ni perlukan redha Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan, dalam hidup ni Allah bagi kita dua perkara menyebabkan kita dekat dengan dia. Pertama, hidup kita ni ada hajat. Tuan-tuan, semua orang ada hajat. Sebab itu bila ada hajat, manusia akan datang beribadat. Tuan-tuan, kita akan cari Allah. Kita ada hajat yang cukup banyak. Yang kedua tuan-tuan, hidup ini ada ujian. Sebab itu bila mana hidup ada ujian, manusia akan datang mencari Tuhan. Tuan-tuan, kita akan cari Allah. Tuan-tuan, hajat ni untuk kita minta apa pun, hajat kita, dan bila mana ujian tuan-tuan, carilah Allah. Sebab itu dalam Al-Quran Allah bagi tahu apa? Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang iman, minta tolong dengan Allah tu dengan sabar dan juga dengan solat. Jadi tuan-tuan, maka kita kena dalam hidup ni tuan-tuan, kita perlu cari redha Allah sebab hidup kita ini bersulam dengan ujian dan tidak ada orang yang Allah tak uji. Ingat tuan-tuan, makin jauh kita dengan Allah tuan-tuan, ingat makin hebat kadang-kadang ujian yang Allah bagi. Sebab itu suami kena dekat dengan Allah dan isteri. Kalau isteri kita ni tuan-tuan tak dengar cakap kedegil, kita cek suami kena cek hubungannya dengan Allah. Isteri pun begitu juga, cek hubungannya dengan Allah. Sebab hari ini masalah perceraian suami isteri tuan-tuan, yang paling utama sekali, antara sebab pertama sekali adalah masalah solat. Pasangan yang tak semayang, suami tak semayang, isteri tak semayang. Kita kata memang banyak punca, tapi ini punca yang paling utama sekali. Dan tuan-tuan, yang ketiganya, kita perlu cari redha dalam hidup ni. Sebab tuan-tuan, kita bila mana mati akan balik dan kembali kepada Allah. Tuan-tuan, kita mati terbenam di dalam kubur seorang diri dalam keadaan yang sangat gelap, sunyi, panas tuan-tuan. Mana mungkin kita tak perlukan redha Allah. Masa tu tuan-tuan, kita sangat perlukan redha Allah. Masa itulah tuan-tuan, kita akan mencari Allah. Sebab hidup kita tuan-tuan, kita mati, kita akan balik pada Allah. Tuan-tuan, kita tak balik pada manusia. Sayang macam mana seorang suami pada isterinya, bila mana isteri meninggal dunia tuan-tuan, dia kebumikan tak? Tanam lah tuan-tuan. Kemudian dia duduk sekali ke dalam kubur tu? Tak. Dulu masa bercinta kata sehidup semati. Betul lah, seorang hidup seorang mati. Balik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tak, sayang macam mana kita dengan mak ayah pun tuan-tuan, balik. Sebab itu disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah dikembalikan. Jadi tuan-tuan, macam mana kita tak harapkan redha Allah? Di alam barzah sana tinggal keseorangan, gelap, panas. Tuan-tuan, kita nakkan redha Allah. Kemudian dibangkitkan di padang mahsyar. Apa Allah beritahu dalam Al-Quran? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Ibarat kalkatu yang berterbangan, tak tahu nak pergi depan, belakang, kiri kanan, tak tahu. Tapi ada golongan tuan-tuan yang dinaungi di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala dari akhirat. Tuan-tuan, dia akan dapat, ini golongan yang diridai Allah, dia akan jalan bawah arasy tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan menunggu pula nak dihisap. Tuan-tuan, 50,000 tahun lamanya. Mana mungkin kita tak harapkan redha Allah.
Kemudian tuan-tuan, selepas dihisap, orang yang dapat redha Allah, apa kata Allah? Fa amma man utiya kitabahu bi yamini wa yang fayuhasibu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Diberikan kitab amalnya dengan tangan kanan, kemudian diberikan hisap dengan mudah dan dikembalikan semula kepada ahli keluarganya dalam keadaan yang sangat menggembirakan. Sebab itu tuan-tuan, kita perlu redha Allah, sebab nanti kita akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 perkara tuan-tuan, mengapa kita perlu cari redha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tuan-tuan, bagaimana untuk kita cari redha Allah Subhanahu wa taala. Boleh yang sikit lagi tuan-puan insya-Allah boleh. Saya pun first time sampai sini tuan. Jadi rasa macam terkejut tengok, wow, cantiknya dewan ni. Ingatkan dekat Persada tadi tuan. Ada dewan yang sangat cantik di sini. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak cari redha Allah Subhanahu wa taala? Iaitu yang pertama tuan-tuan, redha datang dengan redha. Ini dia tuan, redha datang dengan redha. Apa makna redha datang dengan redha tuan-tuan? Redha datang dengan redha ni maknanya untuk dapat redha Allah, kita dulu kena redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena redha. Apa pun yang Allah perintahkan, redha. Apa pun yang Allah haramkan, redha. Dan apa yang Allah takdirkan, kita kena redha. Tuan-tuan cakap ni macam mudah tuan-tuan, tapi ini realiti dia sebenarnya. Apa yang Allah perintahkan, kita kena redha. Ya Allah, kita rasa malasnya aku nak bangun subuh, mengantuk, sejuk tuan-tuan, ini perintah Allah, redha. Ya Allah, penatnya kita kata nak puasa Ramadan ni dengan kerja yang teruk, ini perintah Allah, redha. Ya Allah, aku dah cari duit penat-penat ni bekerja dan sebagainya, nak kena zakat, nak kena infak, tuan-tuan, redha. Dan apa yang Allah haramkan, jangan mencuri, jangan berzina, jangan minum arak dan sebagainya, redha. Dan apa yang Allah takdirkan, ingat apa yang Allah takdirkan ni sama ada yang baik ataupun yang sebaliknya. Sebab kadang-kadang kita manusia ini menerima takdir Allah yang baik-baik je. Bila mana yang baik tu, apa katanya? Rezeki tak salah alamat. Maka betul aku cakap rezeki tak salah alamat. Ini memang rezeki aku ni. Tapi bila mana diuji sebaliknya, ya Allah, kenapalah aku? Kenapa bukan orang lain? Kan kita akan mempersoalkan, mempertikaikan. Kita tak redha. Tuan-tuan, sebab itu gelaran ni Allah bagi pada siapa? Pada para sahabat Nabi kan? Disebutkan sebagai apa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Kan? Sebab itu disebut sebab mereka ni redha dengan Allah. Jadi tuan-tuan, bila mana kita redha dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan redha dengan kita. Dan sebab itu kita nak bila mana kita mati, Allah bagi tahu, Allah suruh kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tengok, tuan-tuan, bila mana mati pun Allah panggil kita dengan jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, engkau telah redha kepada apa yang telah aku berikan atas dunia, maka aku redha kepada engkau. Dan balasannya tuan-tuan apa? Masuklah engkau di kalangan hamba-Ku dan masuklah engkau ke dalam syurga-Ku. Jadi tuan-tuan, untuk mendapat keredaan Allah, kita dulu kena redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan, untuk redha dengan Allah Subhanahu, untuk dapat keredaan Allah, ingat tuan-tuan, redha datang dengan manusia. Ada 2 golongan manusia yang boleh tarik redha Allah. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, mak ayah. Ibu bapa, dia boleh tarik redha Allah. Sebab itu tuan-tuan, mak ayah ni, kalau mak ayah kita masih hidup tuan-tuan, tagihlah doa mereka tuan-tuan. Minta doa mereka tuan-tuan. Ini doa keramat yang tidak ada hijab tuan-tuan. Bagilah duit belanja pada mereka tiap-tiap bulan. Tuan-tuan, walaupun mak ayah kita ni kaya, senang, mak ayah kita ni tak berharap pun duit kita, contohnya kan, tak apa kita bagi. Bagi ni bukan apa tuan, bagi ni sebab nak tarik barakah, keberkatan dalam hidup kita. Ada pernah satu pasangan, ada satu orang tuan, dia bukan masalah rumah tangga, tapi dia datang jumpa kan. Dia kata dengan saya, ustaz, kan, hidup saya ni rasa tak tenang, kan. Dia kata macam-macam ujian dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, saya tanya dengan dia,
Dia belum kahwin lagi, seorang lelaki. Jadi saya tanya dengan dia, berapa bagi duit pada mak ayah setiap bulan? Dia kata tak bagi. Tak bagi. Kenapa tak bagi? Dia kata tak cukup. Jadi tuan-tuan, dia kata tak cukup. Saya tanya gaji dia berapa? Gaji dia tak besar sangat tuan-tuan. Mungkin tuan perempuan punya gaji lagi besar agaknya. Ada lebih kurang 10,000 tuan-tuan. Ada lebih kurang 10,000 dia kata. Saya kata kenapa tak bagi pada mak ayah? Gaji awak cukup besar. Tak cukup lah Ustaz nak bagi. Tuan-tuan, semudah je kan. Saya cakap dengan dia macam ni lah. Selagi mana awak tak bagi, selagi mana awak tak bagi, selagi itu Allah takkan cukupkan. Tuan-tuan, selagi mana awak tak bagi, selagi itu Allah tak cukupkan. Sebab yang bagi cukup tak cukup ni siapa? Allah. Yang nampak banyak ataupun sikit tu kita. Yang bagi cukup tak cukup ni Allah. Sebab itu tuan-tuan, ingat redha mak Allah, redha mak ayah ni boleh tarik redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mak ayah kita masih hidup tuan-tuan, doakan mereka. Ketika mana kita masih hidup, kita mengharap doa mak ayah kita. Dan ketika mana mak ayah kita telah meninggal dunia, dia tertunggu-tunggu dan ternanti-nanti doa anak yang soleh dan solehah. Sebab itu, macam mana cepat pun kita semayang tuan-tuan, macam mana banyak pun urusan kita, jangan lupa doa pada mak ayah. Apa doa itu? Allahumma ghfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan mereka tuan-tuan. Jadi insya-Allah Allah akan mudahkan segala urusan kita. Sebab itu tengok dalam Al-Quran kalau kita tengok tuan-tuan, dosa derhaka pada mak ayah ni dosa nombor 2 lepas syirikkan Allah. Sebab itu dalam Al-Quran bila kita jumpa ayat la tusyriku billah, pasti selepas itu akan diikuti dengan ayat wa bil walidaini ihsana. Jangan syirik pada Allah dan berbuat baik kepada ibu dan ayah. Ini ayat-ayat gandingan tuan. Dia pasti ayat tu. Macam ayat semayang dengan zakat. Aqimus salat wa atuz zakat. Salat dan juga tunaikan zakat. Dirikan solat, tunaikan zakat. Tuan-tuan mesti ada sebab ni. Sebab itu ayat ni biasa dia akan digandingkan. Jadi tuan-tuan, yang pertama. Yang keduanya, ingat, golongan yang boleh tarik redha Allah juga adalah suami. Kan? Suami kepada isterinya. Maksudnya isteri lah. Kan? Ingat yang boleh tarik redha Allah ni adalah suami. Sebab itu kena taat dengan suami. Tuan-tuan, banyak sesi yang kadang-kadang saya buat kan? Jadi kata isteri, tak naklah saya taat pada suami Ustaz, dia pun tak betul contohnya. Kan? Dia pun tak semayang, macam mana dia nak jadi imam saya? Jadi saya kata macam ni, yang suruh taat pada suami ni saya ke? Kan? Saya kata yang suruh taat pada suami ni kadi ke? Bukan. Yang suruh taat pada suami ni siapa? Allah. Jadi bila mana kita taat tuan-tuan, insya-Allah. Sebab tu orang perempuan ni sebenarnya mudah untuk masuk syurga. Taat perintah Allah, taat perintah suami, pilihlah pintu syurga mana yang kamu nak masuk. Tapi ingat, sebab itu orang perempuan ni juga tuan-tuan, bila mana kata suami itu syurga bagi seorang isteri, ujiannya juga pada suami. Ujiannya juga pada suami. Tuan-tuan, orang perempuan insya-Allah bab majlis ilmu dia ke depan. Bab nak infak derma dia ke depan tuan-tuan. Kalau dia belum kahwin, mungkin dia boleh dia boleh jadi anak yang baik pada mak ayah dia. Tapi tuan-tuan, bila mana dengan suami tuan-tuan, ini ujian bagi seorang wanita. Sebab syurganya pun di situ juga, maka ujiannya pun di situ. Senang nak masuk syurga tuan-tuan. Apa ni perempuan senang nak masuk syurga. Apa ni taat perintah Allah, taat perintah suami. Tapi bagi orang lelaki, masya-Allah, nak masuk syurga ni bukan sesuatu yang mudah. Selangkah ia ke syurga mungkin boleh ditarik oleh ibunya, mungkin ditarik oleh isterinya, mungkin ditarik oleh adik-beradik perempuannya. Ini cabaran bagi orang lelaki. Jadi ingat, redha Allah boleh datang dengan redha seorang suami kepada isterinya. Ini tuan-tuan. Dan yang ketiganya, redha datang dengan peristiwa. Maksud redha datang peristiwa ni, kita redhalah dengan apa pun peristiwa. Maksud takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri satu takdir, satu peristiwa dan satu ujian. Contohnya banjir ke tuan-tuan, bencana alam, ataupun Allah uji kita dengan kesakitan dan sebagainya. Maknanya peristiwa-peristiwa yang Allah bagi ini ke atas kita, kita redha tuan-tuan, maka Allah akan redha dengan kita. Jadi muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah tuan-tuan sedikit perkongsian daripada saya pagi ini.
Dan sebab itu dalam kehidupan kita ini, yang boleh saya simpulkan tuan-tuan, maka perlu untuk kita mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tuan-tuan kita tak tahu, kan, kematian tu kita tak tahu tuan-tuan, bila. Jadi sebab itu dengan kita tuan-tuan mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan bukan kata dalam ibadah dan sebagainya, tapi dalam kita bekerja pun kita perlu cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, niat bila mana nak keluar bekerja ni, niat kerana Allah, niat nafkah untuk keluarga tuan-tuan, insya-Allah. Sebab itu orang beriman ni tuan, dia beruntung. Kita orang beriman ni beruntung tuan. Sebab orang Islam ni beruntung. Bila mana diuji tuan-tuan, kita akan ada jalan keluar. Bila mana ada diuji tuan-tuan, kita ada tempat untuk kita mengadu. Maka mengadulah tuan-tuan. Maka carilah jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kan, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi dia jalan keluar. Maknanya kita niat bila mana kita bekerja tuan-tuan untuk cari nafkah, untuk cari redha Allah, insya-Allah. Sebab tu kata Imam Ghazali, sedikitlah kata Imam Ghazali. Imam Ghazali kongsikan, saya nak sebut satu je, 4 perkara masa kita ni masa yang bermanfaat. Nombor 4 tuan, nombor 4 last sekali. Kata Imam Ghazali, seseorang yang bekerja ataupun seorang yang mencari nafkah untuk ahli keluarga dia, itu pun dia dah kira dia mengisi masa dengan perkara yang bermanfaat dan juga amal soleh. Kita selalu baca wal asr innal insana lafi khusr. Allah bagi tahu demi masa manusia ni sentiasa dalam kerugian, sentiasa rugi. Tapi ada golongan yang tak rugi tuan-tuan. Ini antaranya orang yang bekerja mencari nafkah untuk anak isterinya, tuan-tuan, dia orang yang beruntung. Sebab tuan-tuan, kita telah selamatkan diri kita daripada apa kita katakan ni membahayakan manusia. Kita selamatkan diri kita daripada perkara-perkara yang tak baik. Tuan-tuan, di bawah saya ni tuan-tuan, di jabatan ni kita ada satu disebut sebagai skim bantuan guaman syar'i. Tuan-tuan, bantuan guaman syar'i ni kita akan bantu para isteri tuan-tuan yang mengalami masalah rumah tangga tapi dia tak mampu untuk ambil lawyer. Biasanya isteri lah, suami jarang. Contoh ditinggalkan oleh suami lama, 5 tahun, 10 tahun, ya Allah. Sebab tu hari ni kita bukan ramai ibu tunggal, kita pun ramai ibu tinggal. Tuan, mana suami tak tahu pergi mana. Tuan-tuan, jangan seksa macam ni. Status tak clear. Dia nak minta bantuan, nak kata ibu tunggal, ada suami. Nak kata isteri, mana suaminya. Tuan-tuan, jadi kalau tak nak, pulanglah cara baik. Kalau tak ada penyelesaiannya tuan-tuan, maka selesaikan dengan cara baik. Jangan dibiarkan begitu. Maka tuan-tuan, bila mana kadang-kadang saya tengok permohonan-permohonan yang nak dapatkan skim ni, saya cakap dengan tuan-tuan hari ni kan, kalau ada 30 permohonan tuan-tuan, 20 tu biasanya akan pergi pada masalah apa tuan-tuan? Pengangguran, dadah pengangguran. Tuan-tuan, kalau ada 20 masalah contoh 10 masalah, separuh tuan biasanya dia akan pergi pada dadah pengangguran, syabu, ais, suami tak bekerja. Itu je tuan. Dia balik-balik pusing-pusing, itu je. Sebab itu, apa pun masalah rumah tangga tuan, saya lihat masih ada jalan penyelesaian. Tapi bila mana tuan dia dah melibatkan pada dadah, tuan-tuan, dia dah melibat kepada syabu, pada ais, tuan-tuan, dia dah melibatkan pada suami tak bekerja, habis tuan-tuan. Ini yang biasa isteri tak boleh nak tahan. Sebab itu tuan-tuan, dadah ni tuan-tuan sebenarnya dia bukan saja kita kata undang-undang dalam Islam pun cukup. Sebab itu tuan-tuan haram sebenarnya. Manusia ni kan tuan-tuan, kita kena ingat manusia ni Allah bagi kemuliaan pada kita ni pada apa? Akal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuan-tuan, binatang ada otak tuan, kita pun ada. Tapi ingat manusia, Allah muliakan kamu dengan akal. Allah muliakan kamu dengan iman. Allah muliakan kamu dengan agama. Tapi bila mana kamu mengambil sesuatu yang menghilangkan kewarasan akal fikiran tuan-tuan, maka apa kata Allah? Kal an'am bal hum adall. Macam binatang ternakan, bahkan lebih teruk lagi daripada itu. Pernah dengar tak kes pembuangan bayi tuan? Ada kes pembuangan bayi. Bila orang buang bayi, kita baca cerita buang bayi tuan-tuan, apa kita akan cakap? Teruknya. Binatang pun sayangkan anak. Betul tuan-tuan? Sebab itu Allah bagi tahu dalam Al-Quran, kal an'am, macam binatang ternakan, bal hum adall. Tapi kamu lebih teruk lagi daripada binatang ternakan. Sebab itu tuan-tuan, jangan mengambil suatu barang, jangan buat satu perkara yang boleh menghilangkan kewarasan akal fikiran tuan-tuan.
Lepas tu kita baca dahsyatnya suasana masyarakat kita pada hari ini. Bagaimana kita baca kes anak sanggup bunuh mak ayah sanggup bunuh anak, cucu yang bunuh datuknya. Tuan-tuan, orang normal takkan buat macam ni. Fikiran yang waras takkan buat macam ni. Tapi bila mana kamu menghilangkan kewarasan akan fikiran kamu dengan dadah ke, dengan syabu, dengan ais ataupun dengan apa pun, maka tuan-tuan, tindakan kita akan jadi luar daripada kawanan. Dan juga tuan-tuan, soal-soal pengangguran. Kan? Maknanya tuan-tuan, bukan kata kerja ni kena paskat 85, kena pakai uniform. No, bukan macam tu. Buatlah apa pun pekerjaan, buatlah apa pun yang boleh mendatangkan rezeki yang halal untuk bagi makan pada anak, isteri. Tak kisah. Maknanya, sebab tu kata Imam Ghazali, bila mana kamu tak buat apa-apa, kamu duduk saja, maknanya kita takut datang benda-benda tak baik. Kan? Member datang, jom, kan, nak cuba tak ada barang baru ni. Jom kita buat. Jadi tuan-tuan, bila mana kita begitu, iblis dan syaitan yang akan datang kat kita, ajak buat benda-benda yang tidak baik. Jadi bila mana kamu sibukkan diri kamu dengan apa pun pekerjaan yang bermanfaat, insya-Allah tuan-tuan, kita isi masa kita tu dengan amal-amal soleh dan perkara yang baik. Jadi saya rasa cukup sekadar tuan dan puan untuk sedikit perkongsian pada pagi ini, yang mudah-mudahan sama-sama dapat ambil manfaat dan Allah beri kekuatan untuk kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah Tuhan kami bermohon ya Allah kepada-Mu ya Allah yang Maha Pengampun. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa pasangan kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu bapa kami ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunkan dosa adik-beradik kami ya Allah. Ampunkan dosa jiran tetangga kami ya Allah. Ampunkan dosa saudara mara kami ya Allah. Ampunkan dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, dalam majlis ilmu taman-taman syurga pada pagi ini ya Allah, jika ada di kalangan kami yang sedang sakit, Kau sembuhkanlah ya Allah. Jika ada di kalangan kami yang sedang diuji dengan masalah keuangan dan ekonomi, luaskan rezekinya ya Allah. Jika ada di kalangan kami yang sedang diuji dengan masalah keluarga, kurniakan kebahagiaan dalam keluarga mereka ya Allah. Jika ada di kalangan kami yang sedang diuji sehingga sempit dadanya ya Allah, lapangkanlah dadanya ya Allah. Hilangkanlah segala ujian dan kerisauan ke atasnya ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, hiasilah diri kami dengan sifat-sifat yang baik ya Allah, sifat-sifat mahmudah dan sifat-sifat yang terpuji ya Allah. Jauhkan diri kami dengan sifat-sifat yang tidak baik ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, berikan kami kekuatan ya Allah, ketabahan dan kesabaran untuk melaksanakan segala perintah-Mu ya Allah. Ringankan tubuh badan kami untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Ringankan lidah kami untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, berikan kami kekuatan ya Allah, ketabahan dan kesabaran ya Allah, untuk menjauhi segala perkara yang Engkau halang ya Allah, segala perkara yang Engkau haramkan ya Allah, dan segala perkara yang Engkau larang ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, jadikan kami suami-suami yang baik ya Allah, suami yang soleh dan misali ya Allah, yang mampu memimpin isteri dan anak-anak kami menuju ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami isteri-isteri yang solehah ya Allah, isteri yang baik ya Allah, yang taat kepada perintah suami ya Allah, ibu yang baik kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, jadikan kami pekerja-pekerja yang baik ya Allah, yang jujur amanah ya Allah. Jauhkan kami daripada segala perkara-perkara yang tidak baik ya Allah. Ya Allah, berkatilah tempat kami mencari rezeki ya Allah. Luaskan rezeki kami ya Allah. Jauhkan kami daripada sebarang penyakit ya Allah. Jauhkan kami daripada sebarang bala bencana, wabak dan penyakit ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, sebagaimana kami berhimpun dalam majlis ilmu pada pagi ini ya Allah, Engkau himpunkan kami juga suatu hari nanti dalam syurga-Mu ya Allah.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد